Kini destinasi para ilmuwan menjejaki kegemilangan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala melanjutkan umur kita sampai kepada bulan Zulkaidah, yang mana lepas kemarin dulu iaitu bulan Syawal, yang mana sama-sama kita beribadat padanya. Semoga kita dituliskan ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan summa yutbi'uhu sitta min Syawal kasyamin dahri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lah, siapa-siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti pula dengan puasa 6 Syawal, berturut-turut atau berasing-asing, maka Nabi SAW jawab kata, kasyamin dahri, orang yang boleh buat amal ibadat yang di fardu puasa Ramadan, lepas tu ikut pula 6 Syawal, maka dituliskan kebajikan pahala iaitu setahun. Alhamdulillah. Sebab tu banyak-banyaklah kita bersyukur pada Allah Taala yang kita telah tunaikan kewajipan itu, dan masuk pula pada kita bulan yang baru. Maka bulan yang baru ini yang kita akan temu akhir awal-awal bulan yang baru ini temu dengan bulan Zulhijjah. Maka sebagaimana yang telah kita tahulah bahawa bulan Zulhijjah mempunyai ibadat-ibadat yang tertentu, yang mana di fardu oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada hajinya atau yang sunat mengenai kurbannya, dan mengenai ibadat-ibadat yang lainnya yang ada padanya, termasuknya puasa pada bulan Zulhijjah. Maka untuk kita mari sambut pada bulan yang kita akan temu, kita mari buat persiap belah-belah supaya kita buat amal ibadat dalam keadaan kita tahu. Maka di antara salah satu perkara yang jadi wasa serenaknya kita dan wasa yakinnya kita dan wasa wasa ada semangatnya kita, pertama dalam kita buat amal ibadat, dalam kita tahu apa hak kita nak buat ibadat. Dan banyak juga di kalangan kita buat amal ibadat dalam keadaan turut hak bagaimana ada orang buat dah. Tidak ada ilmu pengetahuan, maka buat dengan tak ada ilmu tu, maka sebagaimana kita tahulah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, coba kita mari tengok pada hari ini mengenai bersangkut dengan al-fiqh, iaitu fiqh. Dan fiqh kita iaitu akan membicara mengenai kurban al-udhiyah. Udhiyah. Jadi kalau kita mari tengok kata udhiyah satu ibadat yang disunnah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah sunnah Nabi kita sahaja, bahkan sunnah kepada umat-umat Nabi dulu. Kalau kita tengok kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita duk baca, iaitu Allah Taala ayat di surah Al-Hajj ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Jadi dengan ayat ini
berarti Allah Ta'ala mewajibkan setiap umat daripada umat-umat ibadat yang tertentu yang dikatakan ibadat korban sebagai mendaping diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di antara hikmatnya ialah supaya manusia selalu mengingati akan Allah Ta'ala, terutama pada rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan daripada binatang ternak mereka. Jadi semua segala apa yang Allah Ta'ala kurnia nikmat itu, selain daripada dia boleh amal ibadat pula, iaitu dia itu mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat-umat para nabi-nabi dululah, nah ada ibadat-ibadat yang dikatakan sembelih udhiyah ini. Tujuannya ialah supaya mereka itu boleh mengingati akan nama Allah Ta'ala. Semua dalam hidup kita ini yang segala-galanya ialah tuju kepada mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, ikutlah apa-apa sahaja pun Rasulullah ayat nak ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kemuncak kita iaitu lillah, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bersyukurlah banyak-banyak yang manusia kita boleh duduk dalam mengingati Allah Ta'ala. Di antara orang yang mengingati Allah Ta'ala sentiasa duduk tafakuh dalam agama Allah Ta'ala. Jadi orang yang sentiasa duduk cari ilmu, nak faham kau mendalam lagi, nak kau jerak lagi, kau minaha paling getih lagi, maka sungguhnya masuk pada orang yang selalu duduk dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Arti kata ingat Allah Ta'ala yang Allah rezeki kepada kita daripada menate-menate yang ternak lembu ayam, itik menate ternak yang Allah Ta'ala beri itu adalah untuk kita mengingati dengan kita kerbaikan. Sebab itu Allah Ta'ala yang kamu patut ibadat ialah Allah Ta'ala yang satu. Kalau gitu kamu serahlah, ikutlah, falahu aslimu, serahlah, ikutlah, maka bahagialah kamu. Jadi ayat kata kerban ni satu ibadat yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama kita, dan merupakan syiar-syiar bagi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang selalu menegakkan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka termasuk pada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang menegakkan syiar kerban ini masuk pada orang yang takwa hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah Nabi SAW memberi galakkan, dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim kata perkara ini adalah suatu ibadat yang besar. Fasalli li rabbika wanhar, maka solahlah kamu dan sembelihlah kamu, iaitu kerana Tuhan kamu. Kerana kamu jadi sebagai orang musyrikin yang mana kurbahlah kamu, ibadatlah kamu, tapi untuk berhala-berhala mereka, Bismillah tawal uzza, dengan nama La tawal uzza. Sebab tu kita tengok kata orang jahiliah tu banyak sekali dalam ibadat kurbah dia untuk mendaping diri kepada berhala-berhala mereka, supaya mereka berhala mereka bawa ibadat tersebut kepada Tuhan mereka. Maka janganlah kita ambil contoh-contoh daripada sifat-sifat orang musyrikin yang mana mendaping diri dengan melalui tempat-tempat sembelih mereka itu menjadi syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi kalaulah manusia yang tak erti jahil, maka dia akan kembali. Sekarang ni banyak manusia-manusia yang biasa hidup perkara-perkara yang khurafat dan sebagainya supaya hidup, perkara-perkara yang tak membawa manusia syirik kepada Allah Ta'ala. Maka orang ni ingat-ingatlah, kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang benda tu adalah hak tak ada sakut paut dengan hukum syarak, tapi duk besar dengan siapa manusia jadi pegang satu etikot. Pegang sungguh-sungguh. Jadi sipul email bagi mereka. Dengan siapa kalau tak buat seperti ini maka jadi begini-begini. Padahal tidak ada ma'alallah min sultan. Allah tak tunggu dalil apa sekali, tapi dia buat-buat. Tapi bila orang yang ada ilmu cakap sikit sebanyak, serta dia kandak pada dunia kata, maka pakai ikut. Ingatlah, sesungguhnya neraka lebih dekat kepada orang yang dusta agama Allah Ta'ala tu daripada tali kasut lagi. Mana dekat sangat. Sebab perkataan yang salah itu membawa pada dia sesat, maka membawa pada dia itu dekat kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, coba kita mari tengok kata perkara yang disuruh kita berkorban itu. Kenapakah disuruh kita berkorban? Saling satu mengingati kepada Allah Ta'ala. Kerana tidak ada ibadat pada hari 10 itu melainkan amal yang pada afdal ialah seorang menumpah darah, sebagaimana hadis yang disebut dalam Tirmizi rahimahullah taala iaitu dalam sunan dia kata
ma amila adamiyyu min amal yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-damma la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmizi. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak beramal, tidak buat akan satu amalan oleh anak ada daripada amalan-amalan pada hari raya lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada dia menumpahkan darah. Amalan yang paling afdal pada hari itu ialah seseorang yang menumpahkan darah. Walaupun amal ibadat lain boleh, sedekah tu sedekah ni, buat amalan tu buat amal, tapi pada hari itu tidak ada amalan yang lebih afdal daripada seorang menumpahkan darah. Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat dengan tanduk dan bulunya dan kukunya. Hari kiamat akan menjadi saksi lah tak tahu orang yang beramal ibadat tersebut. Dan orang yang menumpahkan darah yang akan titik di atas muka bumi, Allah Ta'ala terima belum pada jatuh di atas muka bumi lagi. Wa anad damma la yaqa'u minallah bimakan. Semua darah-darah akan tertitik hak jatuh daripada binatang hak kita sembelih itu akan diterima oleh Allah Ta'ala sebelum jatuh di atas muka bumi. Masya-Allah. Fatibu biha nafsan, maka bersukalah, bergembiralah kamu dengan sebab amal ibadat kamu tersebut, atau ikhlaskanlah kamu dalam amal ibadat tersebut. Dalam arti kata kamu bertakarrub dengan Allah Ta'ala pada hari raya itu menjadi satu ibadat yang paling mulia pada hari itu. Oleh itu Nabi menggalak kepada kita, kata siapa yang ada kuasa maka usahalah dia. Jadi kalau kita tengok kata manusia mana yang ada kuasa maka tak sagialah. Sebab tu fiqh hukum fiqh ni kata sunat muakkad, sangat-sangat tinggi sangat kedudukan di sisi syarak. Kalau kita ada kuasa kita kena buat, kita kena laksana, kita kena buat amal. Karena Nabi riwayat hadis kata siapa yang terdapat akan kelawasan, orang yang ada kemampuan, falam yudhi, maka dia tidak berkorban, fala yaqribanna musallana, maka tidaklah boleh dia nak mendekatkan musalla kami. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dari sinilah Asy-Syafi'i rahimallahu taala kata berkorban itu sunat. Tidak sagia dia nak tinggal, walaupun kita kata bukan fardu, tapi sunat sahaja, tapi tak sagia dia nak tinggal. Kerana Nabi riwayat kata kalau mu ada kuasa mu tak korban, maka jangan kamu mendekati musalla kami. Daripada hadis ini kata sangat-sangat digalakkan. Hanya disuruhkan, ada diperintahkan. Kalau kita main tengok salah satu kelebihan lagi selain pada tu ada satu hadis, tapi hadis ni banyak orang bawa sebut oleh kitab-kitab orang tua kita azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Dia kata kita bakal besar akan gerbe-gerbe sana besar dengan beli hak gemuk ke, kita beli hak molek ke, sesungguhnya akan menjadi kelengkapan kita atau kenderaan kita pada kita nak lakah titik sirat. Jadi menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata dalam Talkhisul Habir, hadis takhrij, dia kata laisa lahu asal. Hadis ni tidak ada asal, maknanya tidak ada hadis yang sahih lah. Walaupun banyak orang sebut hadis ni dalam kitab-kitab tua kita banyak, tapi ulama hadis termasuknya Ibn Hajar Al-Asqalani panggil sebagai orang yang alim segi hadis ni, ia takhrij dalam kitab Talkhisul Habir. Dia kata laisa lahu aslun, tidak ada sanad, mana tidak ada sabit kepada Nabi SAW. Jadi walau karakter tu kita nak cari gerbai hak molek-molek lah. Walau makna pemolek karakter dia, tapi asal hadis tidak ada sahih daripada Nabi SAW. Itu di antara perkara yang digalak oleh Nabi, bahawa kita disuruh berkorban pada hari 10. Banyak-banyak. Sama ada Quran SD, sama ada hadis ini sangat-sangat menggalak kepada kita amal-amal yang buat afdal pada hari itu, iaitu seorang itu menumpahkan darah. Dan apabila kita tahu bahawa amalan itu adalah disuruh kepada kita, maka kita boleh mari tengok akan gapo dia perlu bertebuk, iaitu disunatkan kepada kita buat itu ialah kalau kita duduk dalam
keluarga, maka disuruhkan kita sebagai sunat kifayah. Ulama fiqh mengatakan bahawa sunat bagi seseorang itu merjakan kurban itu sebagai sunat kifayah. Apa sunat kifayah? Iaitu dalam keluarga kita buat seseorang telah memadai. Mana hilang tutup tak. Jadi no ayat tu setengah kata orang yang ada kelawasan ni bila dia tidak tunaikan kurban, ulama fiqh dia kata masuk lagi makruh. Apabila makruh itu makna suatu perkara yang tidak diingini jugalah. Mana kita buat kalau kita puasa, jangan kita lepaskan dalam keadaan tidak kita buatkan amalan ini. Apabila seseorang nak lepas tutup perkara yang tersebut, kalau kita ada kuasa, maka kita buat melalui apa ni? Melalui ahli keluarga. Mana bapak seorang dalam keluarga dia tu telah memadai. Jadi ayat kata gerben dia tak serupa dengan ngekah lah. Kalau ngekah tu kena sore-sore anak sore, kalau jatuh 2 orang, kalau tino tu kalau jatuh 2 ekor, tino seekor, jadi turut orang begitu zakat terah. Zakat terah lepas tu kita kata zakat terah ni mana wajib anak orang ada kuasa. Lepas tu apabila kita tengok kata wajib anak orang melalui apa ni hak kekah dengan zakat terah ataupun adapun kurban ni makna disunatkan dengan cara kifayah, mana satu keluarga kalau buat seorang telah memadai. Jadi nak ayat kata apa? Nak ayat kata kalaulah kita ada 10 orang, kalau buat seorang telah memadai, tutup teh ulama, tutup teh syarak terlepas. Tapi pahala tu tak boleh. Pahala tak boleh, jadi boleh orang buat tu yalah. Tapi untuk syarak kata kena tekan lagi, lepas. Tapi hak moleknya kalau kita ada kuasa kita buat semua walaupun kita duduk dalam keluarga. Jadi kita tengok kata Nabi SAW bila dia tu gerbe, dalam hadis sabit kata Nabi tu gerbe bagi diri dia dan keluarga dia. Keluarga Nabi ni banyak juga dah. Kalau tengok kata Nabi seorang, patut isteri dia tu berapa orang? Sebelah orang. Isteri sebelah orang dah. Sebelah orang dia gerbe seekor. Mana mencakup kui habis dan keluarga. Ulama fiqh mari ayat kata bagi tutup teh tu lepas, tapi pahala boleh tak boleh. Tu ulama fiqh mari duk hurai. Sebab tu kata kalau ada kuasa kita buat sore-sore, tapi kalau kita tak ada kuasa jangan kita jadi panggil besar tengok siapa taklifkan bagi kita tak ada kuasa. Bukan benar jadi wajib dah. Tu panggil bezanya perkara yang orang tak kuasa boleh dia tu memadai dengan melalui keluarga dia seorang telah memadai. Walaupun ulama mengatakan bahawa pahala dia tak boleh, tapi tutup teh hak syarat dah tekan dia terlepas. Jadi celah terlepas lah. Tapi pahala tidak boleh. Ada ulama mengatakan begitu. Dan begitu juga kalau kita tengok sejarah-sejarah hak dulu-dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia gerbe. Satu dia gerbe untuk diri dia dan keluarga, dan satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam gerbe untuk diri dia dan keluarga dia dan umat dia. Jadi seolah kata Nabi kalau umat dia tu tak sebanyak mana umat dia, sama ada umat ada umat tak ada lagi umat Nabi belaka, tapi Nabi kebek seko. Nak ayat kata yang memadai itu bagi orang tak puasa tu memadai dengan orang yang ada dalam keluarga dia memadai, bukan kata kena semua dah. Tapi kalau puasa hak tu yang paling utama. Kita nak ayat kata kuasa tak kuasa, kalau kuasa kita buat sore-sore. Alhamdulillah. Itulah benda-benda yang disuruh oleh syarak mengenai perkara yang bersangkut dengan kurban. Dan sesungguhnya menata yang disuruh kita berkurban itu gapo dia kata, iaitu menata yang disuruh kita kurban boleh buat kurban, iaitu menata ternak ke. Termasuknya ialah lembu, khubar, lepas tu lembu, lepas tu apa dia? Kerbau, lepas tu unta, lepas tu kambing, lepas tu kibah. Hanya panggil kalaulah kita kata lembu itu kena 2 tahun masuk tahun yang 3. Kalaulah gapo dia ni unta kena tahun ke-4 masuk tahun ke-5. Dan kambing kecil itu kena masuk 2 tahun masuk tahun yang masuk yang 3. Adapun kambing kibah besar tu iaitu setahun masuk tahun yang kedua. Begitulah. Atau kalau tak sampai setahun pun ialah
ia tu tumbuh gigi. Nah, tumbuh gigi sama ada ia lapai bulan ke atas mula, tapi tumbuh gigi. Ulama telah mengatakan bahawa musinnah itu boleh kita nak kerbekan. Dan ingatlah bahawa kambing itu sore-sore. Nah, kambing itu adalah disuruh pada kita mandi sore seekor kambing. Nah, ada pun lembu boleh 7 orang dan unta boleh 7 orang. Nah, kosi. Hak kosi itu hak 7 orang itu ulama fiqh mari dia ayat kata nak kosi berbagai-bagai pun tak apa. Nak kosi bagai, terutama Zahab Syafi'i rahimahullahu taala dia kata kalau lah orang ni 2 gianya gerbel, orang 2 gianya ngekoh, orang 2 gia nak makan, maka satu darah tu ialah kita mari duk bila-bila akan tujuan tidak mengapa juga. Walaupun setengah dia kata dok nak darah so. Nah, terutama Zahab Syafi'i kata boleh kamu itu berbila-bila tujuan walau kambing walau unta tu sekor atau lembu tu sekor. Nah, kalau hak moleknya kita buat so lah. Bagi hak orang kata kena darah so ya. Main darah so nak campur anyuk-anyuk apa. Nah, tapi ada ulama mengatakan bahawa dibolehkan beberapa tujuan. Nah, walaupun kapan unta sekor atau lembu sekor boleh 7 gia berlain yang akan tujuan tidak mengapa juga. Tu di antara apa yang disorahkan oleh ulama-ulama fiqh mengenai cara-cara kita nak korban. Dan kalaulah kambing kita 2 ekor, tapi kosi belaka. Kambing kita 2 ekor tapi kosi belaka. Tak ada kata suku-suku dak lah. Maka kita bakat disembelih buat korban tidak memandang belaka. Dia kena asing. Jadi seekor untuk kamu dan seekor yang kosi. Dan apabila kosi jadi setengah sore. Boleh setengah sore tak memandang. Syarat yang nak seekor. Janganlah panggil berfungsi. Dari seekor tu 2 orang. Kalau lah kambing lah. Kalau hak yang lain itu tidak mengapalah. Unta dan sebagainya. Nak ayat kata kena wis sore-sore. Begitu juga kalau lah kita nak kosi tak ada duit. Kalau kita nak kosi tak ada duit. Iaitu kita nak kosi itu tak boleh juga. Kami seekor kita nak kosi 3 orang. Pakat gerah. Lepas tu kita kosi. Tidak diberi, tidak harus juga. Hanya caranya kita himpun duit tak apa, tapi kita wih ke dia. Kita wih ke dia. Kita tak ada kata untuk 3 orang dari seekor tu tak. Kita himpun duit, lepas tu kita wih milik dia. Bukan hak kita dah lah. Nah, kita wih maka tidak mengapa, madalah dia. Akan gerbek. Itu di antara perkara yang disorahkan oleh ulama mengenai cara-cara kita nak berkorban kalau kita nak isyarak. Kalau kita nak panggil nak kosi. Dan kita mari tengok kata binatang-binatang yang madai nak gerbek tu gapo dia kata. Nah, binatang-binatang yang madai nak gerbek tu gapo dia kata. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia berkorban dengan 2 ekor kibah yang mana 2 ekor kibah tu yang putih campur hitam. Jadi putih campur hitam ada di tekak-tekak mereka. Lagi bertanduk. Maknanya hak yang subuh lah. Yang rupa kuarah pemolek. Mana kita nak cari ni binatang hak yang subuh, binatang yang molek. Dari arti kata kita nak buat ibadat kepada Allah Taala cari hak molek. Allah Taala mengajar kepada kita lah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jadi cara takwa ni kita cari hak molek-molek. Jangan cari hak kuruh, jangan cari hak tepok, jangan cari hak nyakit, jangan cari hak yang panggil tak ada daging. Cari hak murah lah. Maka Nabi SAW telah buat contoh kepada kita. Dia kata Rasulullah SAW tu hadis Anas, dia kerbe dengan 2 ekor kibas yang mana rupa parah dia comel. Biasanya orang dulu kat lembu kubing ke lembu lasak ke ya rupa-rupa tu ada harga pula. Kalau rupa tak comel tu walaupun gemuk ya dia kurang sikit. Orang tengok tu kena tak kena. Sebab kita beli kereta dah, kereta cak ni walaupun kereta molek tapi cak tu tak molek. Jadi ayat kata Rasulullah SAW milih akan daging nak gerbek tu, binatang nak gerbek, hak binatang yang comel segi rupa dan yang bertanduk mana subuh. Yang subuh. Maka dia sembelih dengan tangan dia sendiri. Kalaulah kita orang yang bergerbek boleh sembelih kita sendiri hak tu paling molek. Tapi tidak mengapa kita nak wakil pada orang. Nak wakil, kita tak pandai kita wakil pada orang. Bahawa kata kita nak gerbek maka kita diwakil pada orang tukar sembelih. Maka tidak mengapa juga. Dan kita pun
tak hadir pun tak apa kan hadir molek, tapi hak molek kita hadir. Bukan kata orang nak sembelih kita hadir padanya. Sebab kita boleh tengok akan menate-menate bersama-sama dan kita bakal boleh takbir bersama-sama. Rasulullah SAW apabila dia terbang maka dia bismillah. Nah, lepas tu dia kata Allahu Akbar dan dia letak akan kaki dia di atas tekak supaya nak kuat, tak suai gerak. Sebab tu kena ada orang teknik pula lah. Kalau semua orang pandai sebelah saya tak pandai teknik dia juga. Tapi Rasulullah SAW ni cukup lengkap bagi dia. Nah, orang yang berada sama dia siapa pandai, maka diutamakan pada orang yang nak gerbek bahawa dia tu bergerbek dengan sendiri. Jadi kita nak ayat kata gerbek itu syaratnya hak molek hak sempurna. Hak tu hak sunnah Nabi SAW. Janganlah kita ambil hak tak sempurna. Lepas tu kalau tebuk tak tebuk tu coba kita mari tengok kata hak sempurna tu molek. Hak lain tu khilaf belaka. Jadi kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW yang mengajar pada kita, nah, dia kata sesungguhnya satu hadis daripada Bara' bin Azib yang di sana kepada Nabi SAW, dia ada cerita kata Nabi bersabda, la yudhi bil arja, tidak boleh kamu nak kerbau benate tepok. Nah, tepok ni mana tak puasa nak jalan cedih-cedih orang sapa ni tak sapa lagi. Tu maknanya arja, nate tepok, tak kuasa bersama dengan puak-puak dia. Mau kami ramai pergi ke negara ni. Sebab kita tak ada mana. Sapa di tempat air dan tempat minum, tempat makan ni dia tak sapa lagi. Karena tepok. Jadi ulama mari kata jangan kamu buat berbel, sawak berbel, nate hak tepok yang mana di tasawuf diwak gambarkan bahawa nate hak tepok itu tak kuasa bersama dengan kamu pada tempat minum air pada tempat upuk-upuk. Jalan lama berarti cedera lah. So hak ni banyak ulama ittifaq kata tak boleh kamu nak buat akan kerbau. Yang kedua hak nyata kata dia tu tepok. Nah, kalau sikit-sikit itu boleh juga tapi tak ada khilaf lah. Wala bil arja, dan tidak boleh kamu tu nak kerbau menatih hak buta mata sebelah atau buta mata dua belah. Jadi seolah-olah Nabi mengajar pada kita bila kita nak beli menatih kerbau kena tengok lah, kena belek-belek tengok tu. Nama kena ada hak yang cedera. Nah, ada nama hak buta, nampak jelek pun tak pada buta. Sungguhnya termasuk pada yang tidak memada dalam kita nak berapa ni? Dalam kita nak berkerbau dengan dia. Dua nah. Yang ketiga nah, sebagai panduan, sebagai kenyataan pada Nabi kata tak boleh wala bil maridah bayyin maraduha, dan iaitu oleh buat kerbau juga nate yang sakit yang nyata sakitnya. Sakit ni buat pada nate tak boleh tak lalu makan upuk lah. Kalau tak lalu makan upuk gak maka daging kuruh lah, tak molek lah. Nak ayat penyakit itu boleh jadi penyakit pasal kurat. Penyakit banyaklah kita kata penyakit itu tak ada hak sakit. Sabar penyakit itu biasanya hak kita nampak kuruh ke, atau nampak rupa tu kurat ke, nah, atau daging tu nampak kata teruk nah ke, semua tu masuklah hak sakit lah kau tu. Sakit termasuknya tak makan. Kalau tak makan tu jadi nampak rupa tak ada comel dak. Maka dilarang Nabi. Sebab tu nak cari hak gemuk lah. Mahal sikit itu kita ingat kata Nabi mengajar pada kita bila nak kerbau hak molek. Nah, bila nak buat amal ibadat, Allah Taala ayat la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Termasuk takwa kita cari hak molek-molek. Dalam kita nak ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya hak yang tak boleh kita nak kerbau wala bil ajfa allati la tubqi, dan yang sangat kuruh. Hang siapa kuruh nampak tulah-tulah dia. Kuruh tu kuruh juga ada hak kita ambil ni. Tapi tak comel dak, tapi hak kuruh yang tak boleh buat kerbau sikit habuk ni, kuruh yang mana sangat-sangat kuruh. Tengok agak apa tolak balik dah. Maka tidak boleh kita nak buat kerbau dengan dia. Itulah yang dipadu, yang diajar oleh Nabi kita SAW, makna ayat yang 4 tadi. Ayat yang 4 tadi kebanyakan ulama bersepakatlah kata tak boleh kita nak buat kerbau padanya, maka carilah hak tak ada penyakit, cari hak tak tepeh, cari hak tak cedera, dan cari hak yang segar-segar. Dan termasuknya hak tak ada cabut mata, hak apa ni, hak yang panggil tidak ada penyakit lah, tidak ada penyakit. Tu perkara yang memadai. Saat ni kita kata pertama hak kita nak kerbau menata ternak ke masuk hak yang tak ada liar-liar,
Kalau itu lemu teh, ulama kata tak boleh. Dan himau teh pun tak boleh. Nah, karena tu bukan ternak ke kita dah. Dan dalam sini kita tengok kata hak pertama, syarat pertama kena menata ternak ke bahimatul an'am tu. Ternak ke masuk unta, masuk kerbau, masuk lembu. Dan syaratnya hak yang disabit Nabi SAW menata hak yang tersebut tu. Adapun yang lain tidak boleh. Kita kata ayah ke itik ke ternak ke pera juga, tapi tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Tapi dalam hatu tu ayat kata sangat-sangat digalakkan oleh panggil sunnah supaya berkerbau. Ada juga pendapat Ibn Abbas, dia kata kalau mung habis-habis tak ada kerbau lah ayat-ayat itik-itik pun kata. Hatang ngekoh pada pendapat dia, tapi tak masyhur mana. Dan ni di antara perkara hak baru yang keluar fatwa oleh ulama Azhar, dia kata sebagaimana kita dengar tadi kata sungguhnya menata an'am tadi 7 gie, satu ekor 7 gie. Dan 1 ekor 7 gie tu maknanya 7 orang, tak boleh kita nak kos lebih pada tu. Jadi banyaklah ulama mari duk buat satu kaji. Hak ni kata hak Nabi SAW royak tu nas ke atau boleh ijtihad lagi. Boleh ijtihad maknanya hak Nabi buat tu kau tu. Hak ni kata tak. Nabi ajar sama ada masa susah, masa seni, maka dia kata turun 7 tu ya. Tak boleh kita nak kos lebih pada tu. Maka dalam hatu ulama ijtihad. Terutama ulama Azhar tu fatwa baru ni kata ketika susah, ketika ekonomi merosot dan ketika corona ni, dia kata adakah boleh kita nak kosil lebih pada 7 kali lembu? Hak ni kata tak boleh kerana sebagai nas tu makna ta'abbudi. Ta'abbudi ni malah tak boleh kita nak fikir dengan otak kepala kita kata boleh ya lebih pada 7. Kerana apa? Kerana ia ada wajah-wajah yang dia ijtihad tu baik. Hak ni kata tak. Lah mana pun hak Nabi mari tu, hak sahabat mari tu, tak ada siapa berubah. Ambil zaman dulu sampai sekarang ni mak ta'abbudi kita kena turut dia. Sama kita boleh terima tak boleh terima. Semaya apa kita kata semaya subuh 2. Semaya zuhur 4. Semaya zuhur kena 2, kerja banyak. Semaya subuh kena 4. Dia fikir dah hak tu tak ambil tak salah fikir. Tu ada ulama mengatakan. Dan satu kumpulan lagi daripada ulama Azhar juga, dia kata Nabi duk tengok kata 7 orang di antara 7 orangnya, dia kata 7 orangnya dalam berkorban ni untuk nak bagi pada fakir miskin. Faham? Bahawa kita tengok pada nilai-nilai hadis kita baca tadi. Nabi tak sewi hak kuruh, Nabi tak sewi hak yang tepe, Nabi tak sewi yang sangat-sangat buta, semua tu kari murah ke daging lah kau, dia kata. Jadi kalau tengok situ kata 7 orang dalam kita korban nak bagi daging fakir miskin, apabila ada daging tak kira. Pada tak ada. Kalau dia kata kali itu dari PHMS sini kata boleh kita nak kosil lebih pada 7 kerana nak bagi gerbek itu pada fakir fuqara miskin. Tu. Jadi itulah ada ulama, tapi dalam hati dia tak ada terjih dak lah. Bagi orang kata boleh, tapi bagi setengah tu dia kata tak boleh situ. Dia kata ada ijtihad baru tentang kata ta'abbudi ke atau boleh kita nak ijtihad di atas nas-nas yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah fatwa ulama Azhar tu baik sebagaimana kita sebut tadi. Jadi apabila kita tengok sini kata menata tu banyak. Apabila nak pergi menata banyak-banyak daripada orang yang tahu email kita dan orang yang bertanggungjawab ni dia halusi benar. Maka dia halusi benar hingga mana? Hingga telinga, hingga apa. Coba kita tengok kata lagu mana sakut dengan telinga-telinga menata yang hak subuh tak saya cedera ni, hak 4 tadi jelas asar. Dan menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata pada Ali bin Abi Thalib, hadis ni mereka ada hasan lagi sahih dari Sunan Tirmizi, suruhlah oleh kami Rasulullah SAW, Rasulullah suruh perintah kepada kami alla nastashrifal aina wal udhuna, bahawa kami kena belek-belek, kena periksa lah, kena cari-cari al aina akan butir mata, wal udhuna akan telinga. Mana kena tengok mata molek. Dia kata apa nampak pak tak ada belek dah, tengok tak ada cerak mana, pakai jauh-jauh pakai terima dah. Karena awak gerbek kata tengok dulu. Belek-belek akan mata, wal udhun dan akan telinga. Lepas tu apabila kamu belek dah dan telinga dah, pahamu tengok kalau ada kudung ke, kalau ada ropain ke, kalau ada pecah ke, kalau ada lubang ke lagu mana. Jadi apabila kamu belek-belek dah,
kadang kamu dapati perkara yang nampak aib pada menatai-menatai yang kamu nak beli itu atau yang kamu nak gerbai itu, Nabi riwayat kata wa alla nudhhiya, maka tak sahlah puak kita buat gerbai bimuqabalatin kalau ada kudung telinga. Ada kudung telinga dan wala mudabaratin, dan hak ropain telinga. Ropain. Jadi hak kudung tu jadi ada kudung. Dan ada hak ropain. Ropain tak ada banyak, kudung tu banyak sikit, boleh ada tak ada mula kudung. Tinggal kudung. Tangan kudung. Lepas tu ropain ni ada tapi ropain. Wala syuraqa wala syurafa, dan tidak boleh hak pecah telinga, pecah. Tak boleh juga. Wala kharqa, dan tiada berlubai telinga. Hadis ni jelas-jelas molek lah. Dia kata bahawa nak beli kena puasa, kena belek, kena mari duk perhati dengan halus-halusi, terutama mata dan telinga. Lepas tu tak sahlah kamu tu duk ambil hak ada kudung telinga, ropain telinga dan tak pecah telinga dan berlubai telinga. Tu hadis yang sarah oleh Nabi SAW, riwayat pada Ali radhiyallahu anhu. Dia kata hadis ni perekat ni. Ada pun binatang yang hak yang apa dia? Hak yang kasih. Kasih atau tak apa walaupun kita nampak aib, sebab kasih yang menambahkan. Kasih itu yang menambahkan yang menambah apa ni? Yang menambah akan daging-daging. Menambah daging. Ana kau subuh, kau besar. Itu tak apa dia kata. Kalau menambah daging tidak ngapa. Hak kurang daging tak boleh. Dalam hatu tu Nabi hak ajar ni sunnah. Kita tengok Nabi tak sewi, ada kudung telinga, ada ropain telinga, ada pecah telinga, ada lubai telinga. Tapi ulama fiqh yang mari pula. Yang mari kata hak kata kudung tu, hak kata ropain tu, hak kata pecah tu. Daging tu kurang ke tak? Kalau daging tak kurang tak mengapa. Sebab tu kita tengok kata kitab-kitab yang disebut oleh ulama fiqh ni, dia kata mada ke tak? Tengok hak Nabi tu nampak tak boleh dah, tapi ulama fiqh ni kira kata kalau tak kurang daging tak mengapa. Ada dan memadai dibuat gerbai dengan yang tiada bertanduk. Jadi tanduk ada tu molek, tapi tak ada tanduk tu boleh subuh tak ada apa. Tu ada disoreh oleh kitab fiqh. Dan yang patah, dia yang terlebih telinga dia lebih. Telinga biasa tu ada dah apa lebih. Dia kata boleh juga. Dan yang bertebuk, tapi jika tiada hilang sewaktu daripadanya. Tapi syarat tak saya tebuk tu ada, daging tak ada lagi. Kata tebuk tu tebuk saja, duk lek. Ni kira dia Ni kira dia kata hak tebuk pun tidak mengapa juga. Diperbuat udhiyah dengan tiada apa ni? Jika tiada hilang sewaktu daripadanya, dan yang tiada berekor dan tiada berambing, yang tak ada ambing, kopek dia tu. Tak ada ambing susu, dan yang tiada bergigi, yang tiada patah setengah daripada giginya, dan yang tiada zakarnya, hak ada zakat, kerana tiada dimakan akan dia, dan yang dikasih 2 bijinya kerana bertambah dagingnya, jadi tidak mengapa. Yang kata kalau hak tak kurang daging, sebab tu bagi orang yang nak tengok kepada hadis Nabi tak sah mula Tapi kalau lah ulama fiqh ni ada, dia kata hak tak kurang daging itu ada yang mengatakan boleh. Tapi dalam hati bukan ittifaq dak, khilaf juga. Dia kata hak dalam tanduk tu boleh semua. Jadi khilaf di antara mereka. Yang ayat kata ada lagi dalam hak jelas-jelas tu ulama mari ijtihad kata kalau dah tak kurang daging maka tidak mengapa. Itulah di antara benda-benda yang kita lalu pada hari ini. Boleh jadi masa kita nampak siapa nampak kita ni panjang itulah boleh jadi kita sekadar ini dulu kerana masa tu dah siapa maka insya-Allah kita ada masa kita hubung pada masa yang lain mengenai perkara yang bersangkut dengan gerbai kita insya-Allah taala. Maka pada hari ini cukup sekadar ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.